dan hai. So malam ni saya akan membincangkan tentang topik yang menjadi permintaan ramai berdasarkan poll yang saya telah buat kat Twitter. 47% requested to do a video about how I bought my telescope. Teleskop ni satu alat yang digunakan untuk mengumpul cahaya daripada objek samawi dan membesarkan objek tersebut agar dapat dilihat dengan lebih teliti. So ada beberapa kriteria yang kita perlu pertimbangkan sebelum kita beli teleskop. Yang saya nak gariskan pada malam ni ada 3, iaitu priority atau kepentingan terhadap diri sendiri, jenis-jenis teleskop dan ciri-ciri yang perlu korang semua ambil tahu bila nak beli teleskop tu. Perkara pertama ialah untuk mengenal pasti prioriti kita, kerana teleskop ni kita nak guna pada jangka masa yang lama. So kita kena cari teleskop yang compatible dengan kemampuan kita. Kena pasti objek yang nak tengok di langit. Contohnya nak tengok planet ke, nak tengok galaxies ke, nak tengok nebula, nak tengok star clusters. Keadaan langit kita, kalau berada di bandar, higher light pollution. Kalau berada di luar bandar, less light pollution. Kena pasti bajet yang kita nak belanjakan terhadap teleskop tu. Kena consider tentang ruang yang kita ada dekat rumah tu. Kalau beli teleskop yang besar sangat, muat ke nak letak dalam bilik kita? Kalau beli teleskop yang kecil, maybe lebih baik. Berapa kg yang kita boleh bawa? Basically berat teleskop tu sendiri. Kita nak yang berat, mampu ke kita nak bawa? All those things akan mempengaruhi jenis teleskop yang korang akan beli. Next is types of telescopes. Ada 3 jenis teleskop: refractor, reflector dan catadioptrics. Jenis pertama ialah teleskop refractor, serta teleskop yang kita nampak dalam kartun, dalam movie. Teleskop jenis ni menggunakan kanta untuk mengumpul cahaya dan memfokuskan imej di bahagian belakang, eyepiece dekat bahagian belakang. Teleskop refractor yang paling baik, yang berkualiti, kanta dia tu handcrafted, maksudnya buatan tangan. So bila buatan tangan, harga dia lebih mahal sebab dibuat dengan teliti kan. Jenis teleskop kedua ialah teleskop reflector. Teleskop reflector ni menggunakan cermin untuk mengumpul dan memfokuskan cahaya daripada objek samawi. Cermin yang digunakan berbentuk cengkung, so cahaya masuk pantul ke secondary mirror. So kita dapat tengok objek tu melalui eyepiece yang berada di bahagian atas teleskop. Reflector ni usually lebih murah harganya sebab cermin lebih mudah untuk dihasilkan. So insyaAllah sekitar 800 hingga 900 ringgit dah boleh dapat yang paling decent. And teleskop reflector ni lebih mudah untuk diuruskan sebab optical tube dia tak panjang sangat macam refractor, dan mounting dia ataupun tripod dia tu lebih rendah. So senang untuk kita angkat keluar. Kalau kita maintain dia elok, jaga dia elok, imej yang dihasilkan melalui teleskop reflector ni lebih kontras dan lebih jelas untuk kita buat pemerhatian. Jenis teleskop ketiga ialah catadioptrics teleskop. So teleskop ni menggabungkan kebolehan refractor dengan reflector. As the name suggested, catadioptrics bermaksud curved mirrors and lens. So you get the best of both world. So dalam pasaran, catadioptrics teleskop ni ada 2, Schmidt-Cassegrain dengan Max-Zuthoff-Cassegrain. Bentuk catadioptrics teleskop ni lebih compact dan main objektif, diameter teleskop tu sendiri lebih besar dan mempunyai fokus yang panjang, di mana cahaya masuk dipantulkan ke main objektif, dipantulkan ke secondary mirror dan difokuskan kepada lens yang dekat belakang. So long focus means that a clearer and brighter image. Telescope mounts ataupun tripod ada 2 jenis, altazimuth dan equatorial. Altazimuth ni macam tripod kamera yang kita selalu guna, boleh naik dan turun, kiri ke kanan. Okay, basic. So equatorial ni macam advanced version of altazimuth, yang di mana bahagian azimuth tu memfokuskan kepada bintang Polaris. So pergerakan teleskop tu dapat align dengan paksi putaran bumi.
Okay, ciri-ciri yang kita perlu ambil tahu bila kita nak beli teleskop ni, perkara pertama paling penting ialah aperture. Aperture ni merupakan diameter of our main optical component. Aperture can be lens ataupun mirror. So aperture ni menentukan kecerahan objek yang kita nak tengok, ataupun kita panggil light gathering ability, dan juga kejelasan, the sharpness of the image that we will see, or we call it resolving power. Aperture yang lebih besar adalah lebih baik. Contohnya teleskop yang 6 inci, kejelasan image dan kecerahan image kita tengok tu lebih baik daripada teleskop yang berukuran 3 inci. Jangan salah faham dengan magnification ataupun kuasa pembesaran, iaitu poin yang kedua untuk ciri-ciri ni. Mana-mana teleskop pun boleh bagi kuasa pembesaran yang kita nak. Nak 100 kali ganda, 500 kali ganda, 1000 kali ganda, sebab ianya bergantung kepada eyepiece yang kita guna. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah mencari kuasa pembesaran yang paling berguna untuk teleskop kita. So basically magnification yang berguna ni, kalau dalam milimeter, 2 kali ganda. Contohnya teleskop bersaiz 114 mm. So darab 2, magnification yang paling berguna untuk teleskop tu 228 kali ganda. Kalau dalam inci, darab 50. If it's 4 inch teleskop, darab 50, 200 kali ganda. So tak semestinya teleskop yang lebih besar dan lebih mahal ni lebih bagus. Kita kena cari teleskop yang dapat memenuhi prioriti kita, supaya penggunaan teleskop tu compatible dengan kita. The best telescope is the telescope that is practical and comfortable for our regular use, so that we get the best viewing of the night sky. Macam mana saya beli teleskop saya ni? First, saya memang study lah tentang teleskop, dan saya found out yang memang reflector ni for beginners is the best, the most affordable. So that's why saya pilih reflector. This is my telescope. Okay, teleskop saya ni jenis reflector, dan ni main optical component, the tube. Dan seperti yang saya dah jelaskan, bila gunakan reflector ni, eyepiece dia berada bahagian atas teleskop ni. Okay, ni easy finder, the telescope finder. Saya boleh target objek di langit tu dengan lebih senang kalau ada finder ni. Finder ni gunakan laser. So bila saya dah dapat objek di sasaran, saya dapat tengok objek tu melalui eyepiece. Okay, so tengok kat dalam. Okay, buka penutup. Alright. So yang memantul tu, cermin yang kita nampak tu ialah main optical component. So that's the thing, the mirror yang akan mengumpul cahaya. Dan kat dalam sikit ada secondary mirror, kalau korang nampak lah. Okay, ni secondary mirror. Okay, secondary mirror ni akan memfokuskan objek dekat eyepiece. So kita boleh tengok objek dekat eyepiece ni. Alright. Okay, mounting untuk teleskop ni ialah equatorial mounting. So in my opinion, for occasional stargazing and deep sky object hunting, this one is actually pretty good. Okay je. For so far pengalaman saya menggunakan teleskop ni sangat-sangat bagus. Saya memang berpuas hati sangat. And for me to buy the next telescope in the future will be a long time, because saya dah enjoy dah dengan yang ni. Maybe kalau saya nak buat astrofotografi, saya akan beli yang computerized and motorized. So senang nak track objek tu, nak tangkap multiple gambar untuk objek yang saya target tu. Yes, that's basically it. Thank you guys for watching. Saya sangat seronok lah berkongsi pasal teleskop ni. Walaupun saya sebenarnya tak recommend kalau awal-awal stargazing ni terus beli teleskop, sebab kalau boleh kita belajar dulu tentang objek di langit ni, and go to a star party. Cuba guna teleskop-teleskop yang dibawa oleh astronomer yang dah lama ni, and you get the impression of how objects looks like from the telescope. Okay, so I see you guys next time. Thank you for watching. Clear skies.